المعلمات شهود الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, pentadbir sekalian alam. Salawat dan salam yang tidak terhingga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Maka perbanyakkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut di dalam hadis baginda, barang perbanyakkan bersolawat kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, suruh kita perbanyakkan selawat pada Rasulullah. Orang yang paling rapat di dalam syurga bersamaku, yakni orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita tinggalkan selawat. Kita berada pada fasa-fasa yang sebegini, maka perbanyakkan kita selawat pada Rasulullah. Di antara istighfar dan bersolawat mutlak, afdalnya lagi, yakni kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat. Muslimin, tetamu Allah, tetamu bulan Syaban yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang ni kita sudah berada pada bulan Syaban. Kalau tak silap, kita sudah berada pada 8 Syaban. Kalau tak silap, dia kurang. Kita berada pada 8 Syaban. Dan di antara amalan di dalam bulan Syaban, yang ini memperbanyakkan kita istighfar. Kita menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Apa itu istighfar? Yakni memohon keampunan kepada Allah. Sebab di dalam bulan Syaban ini kita akan memasuki satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Syaban, yang akan bertepatan pada hari Khamis 17 hari bulan ni, nisfu Syaban, yang di mana malam tersebut
akan diangkat segala amalan kita, buku catatan kita diangkat. Maka eloklah bulan Syaban kita minta ampun pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampun kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, apabila buku catatan kita itu diangkat oleh Allah dalam keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara kelebihan orang yang sembahyang, orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni orang yang sembahyang, dia akan memperolehi 4 kelebihan. Orang yang sembahyang, Allahumma shalli ala Muhammad, dia akan memperolehi 4 kelebihan. Yang pertama, orang yang sembahyang, tak kira ada sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke, dia pertama kelebihan dia sentiasa baca Quran. Sentiasa baca Quran, walaupun kita baca suratul Fatihah, walaupun kita hanya baca ayat-ayat lazim sahaja, maka sentiasa 5 waktu sehari tu sentiasa dia baca Al-Quran. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang sembahyang. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, kelebihan yang kedua, dia sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang yang sembahyang. Sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir. Dan yang ketiga, sentiasa bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sentiasa bertasbih. Dan yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad, kelebihan orang yang sembahyang sentiasa bersolawat. Sentiasa dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu dia tak sembahyang, dia tak dapat apa kelebihan ni. Baca Quran, berzikir, bertasbih dan juga bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat orang yang sembahyang. Ketika mana Isra wal Mi'raj, sembahyang ni terus terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat sembahyang. Sebab tu kita kena sembahyang. Nah, sembahyang itu adalah tiang agama. Kalau tak sembahyang, habis. Nah, bagaimana kita nak menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, bulan 4 nanti pula, apa yang kita minta, apa yang kita pohon pada Allah untuk nak sembahyang rapat, alhamdulillah, nak boleh sembahyang rapat lah. Nak boleh dah sembahyang rapat. Kita duduk bising 2 tahun dah tak sembahyang rapat. Kali ini Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala izin kita semua nanti sembahyang rapat. Tengok nak sembahyang rapat tahu mana. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ni sembahyang rapat sungguh-sungguh ni, letak pedang, tarik pisau pedang. Nak bagi semua dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kita duduk bising, disko boleh banyak, surau tak boleh masuk, masjid tak boleh masuk. Ini Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak tengok kita ni macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada tengah hari ini insya-Allah kita akan ambil satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kelebihan yang ada kepada sahabat Nabi yang pertama, iaitu Khalifatul Islam yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar. Contoh ni makna apa? Tiru sifat, tiru perangai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ni nak tiru orang yang mulia adalah satu kejayaan. Kita tiru pemakaian tubuh, kita tiru percakapan tubuh, kita makan percakapan tubuh, kita makan cara dia, kita ikut pakaian dia. Itu adalah satu kejayaan.
Kalau kita tak boleh nak ikut ratib-ratib, ikut sikit-sikit, itu pun adalah satu kejayaan demi kejayaan. Cara orang yang soleh sekalipun, kalau kita tak boleh tiru cara orang yang soleh sekalipun, ratib-ratib, kita ambil sikit mana dia, kita ambil sikit sifat dia, kita ambil sikit akhlak mereka, maka itu adalah satu kejayaan. Ini kita ambil sikit di antara sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita nak ambil nama dia dulu. Sayyidina Abu Bakar, adakah namanya Abu Bakar? Ataupun Sayyidina Abu Bakar ini adalah nama kunyah ataupun nama gelaran? Nama gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Nama Sayyidina Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Nama Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah, nama ayahnya Uthman, ataupun nama ayahnya Abu Quhafah. Apa sebab nama Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar bermakna bapa anak darah. Abu Bakar tu bapa anak darah. Abu bapa ataupun ayah, Bakri maknanya anak darah, bapa anak darah. Sebab apa dapat gelaran? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, hanya berkahwin dengan anak darah seorang tu saja, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hal lain semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan sayyibat. Semua Rasulullah kahwin dengan janda semua. Seorang tu ya nak darah. Sebab itulah Rasulullah menggelar Abu Bakar, menggelar Abdullah ini Abu Bakri, bapa kepada anak darah yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tak tahu kata nama Abu Bakar sebenarnya itu adalah nama kunyah, adapun nama gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma shalli ala Muhammad, ayah dia ni, nama ayah dia Uthman ataupun nama ayah dia ini Abu Quhafah. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, Allahumma shalli ala Muhammad, di antara orang yang paling lambat sekali memeluk agama Islam. Dia peluk Islam juga tapi lambat sikit. Ketika mana Allahumma shalli ala Muhammad, ketika mana pembukaan kota Mekah, yakni Fathul Mekah, ketika mana bukanya kota Mekah, Allahumma shalli ala Muhammad, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan berhala-berhala yang berada di dalam Kaabah tersebut, maka tinggalnya satu berhala kayu. Maka berhala kayu tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad, dinaiki oleh Bilal bin Rabah. Ada muazzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Allahumma shalli ala Muhammad, Bilal bin Rabah ni selesai mengalunkan azan. Sebab itulah nama ni nama muazzin. Kadang-kadang kita ada nama Bilal pertama, Bilal kedua, Bilal ketiga, Bilal keempat. Sepatutnya kata almarhum Abu Yusuf Hamid, dia kata kalau boleh kena meletakkan nama muazzin ataupun tukang pang pertama, tukang pang kedua, ataupun muazzin pertama, muazzin kedua. Bilal itu adalah nama para sahabat, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ketika mana Bilal selesai melaungkan azan, maka datang ayah, iaitu ayah Abdullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mai kepada Rasulullah
dalam keadaan yang bongkok, orang yang sudah tua berjanggut putih, dia mai pada Rasulullah, dia kepada Allah sallallahu Muhammad, dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan yang sedih. Sedih ini dia ada 2, sedih gembira dan sedih duka cita. Ada orang yang sedih sebab seronok, ada orang yang sedih sebab duka cita. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, kenapa engkau bersedih? Sebab apa hang sedih?" Nah, maka sahabat-sahabat lain pun tanyalah kepada Sayyidina Abu Bakar, "Apa pasal hang sedih ni? Patutnya hang kena seronoklah. Pak hang masuk Islam, patutnya hang kena gembira, patutnya hang kena seronok sebab pak hang masuk Islam." Dia kata, "Aku sedih," dia kata, "mengenangkan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, anaknya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, tetapi anak nakannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Talib mati dalam keadaan kafir." Ada pendapat yang ringan, kata guru saya, ada pendapat yang ringan mengatakan Abu Talib ini Islam. Ada pendapat yang kuat mengatakan Abu Talib ini tak sempat nak mengucap kalimah syahadah. Yang ringan sebab dia kata apa? Ketika mana Abu Talib nak bertemu dengan Allah, mulut dia menguat-menguat. Ada pendapat yang kuat kata tak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Abu Bakar, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, "Aku sedih," dia kata. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur ayahku dan ayahku memeluk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memendekkan umur Abu Talib, sedangkan Abu Talib ni jaga Nabi, pelihara Nabi, bagi makan Nabi, lindung Nabi, tapi dia tak sempat memeluk agama Islam. Dan pada riwayat yang pertama mengatakan Abu Talib ini siksaan dia pakai kasut dan diletakkan di bawah kasut dia itu bara api, ketulan api neraka Allah yang menyebabkan bergelegak dia punya otak dia. Sebab itulah kata guru saya almarhum Ustaz Syahwan, dia kata apa? Jangan sekali-kali mengatakan bahawasanya Abu Talib itu ahli neraka, dia kata. Sebab kita tak tahu keadaan dia bagaimana. Sebab dia jaga Nabi, dia pelihara Nabi, dia lindung Nabi, dia bagi makan Nabi, kita tak tahu. Maka Sayyidina Abu Bakar ni, siapa nama Abu Bakar? Bapa anak darah. Siapa nama Bakar saja anak darah. Siapa nama Abu Bakar? Bapa kepada anak darah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam keadaan begitu, Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada riwayat yang kedua pula, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, "Innaka la tahyi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Allah Ta'ala turun ayat ni selepas Abu Talib meninggal dunia. Allah kata apa? Innaka la tahyi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberikan hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Macam kita sayang pada orang tak mampu nak bagi hidayah. Orang ni lalu dah kita panggil dan tak mampu nak bagi hidayah. Kadang-kadang masjid, kadang-kadang buat makan-makan boleh ramai, tiba-tiba nak main jemaah tak mampu bagi hidayah. Yang bagi hidayah ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang program kita buat padat dengan kuliah, dengan macam-macam semua, habis beribu, berpuluh ribu, tetapi orang tak boleh nak main juga. Sebab nak memberi hidayah itu adalah Allah. Innaka la tahyi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah sahaja yang boleh memberi hidayah
kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala saja yang boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia nak. Walaupun anak kita nama hidayah, tapi belum tentu kita dapat hidayah. Walaupun isteri kita ada nama hidayah, tapi belum tentu kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sifat kepimpinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dia berfikir pada waktu dia kata, buat ayahku boleh masuk, ayahku perlu Islam, tetapi orang yang jaga Nabi tak boleh memeluk Islam, tak masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedih sebab tu. Fikir punya jauhnya sangat wakar. Sebab itulah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ketika mana nak mengimamkan Rasulullah, bagi him kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk jadi imam. Itu him yang pertama yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar ini menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah memang tak mau pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka tak mau. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Abu Bakar ini baik, dia ada sifat kepimpinan. Dia digelar As-Siddiq. Di manakah gelaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah bagi kepada As-Siddiq waktu bila Sayyidina Abu Bakar ini mendapat gelaran As-Siddiq ketika mana berlakunya Isra wal Mi'raj. Ketika mana berlakunya Isra wal Mi'raj, bawa ini, ketika mana bulan Rajab. Waktu itu orang lain tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak percaya macam mana ya? Daripada Mekah mu pergi Palestin. Nak sampai Palestin jumpa Jordan dulu, ustaz. Jumpa Jordan dulu, jumpa Nuh dulu. Dah perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum nak sampai Palestin tu, berhenti pula pada beberapa tempat. Berhenti pula di Tayyibah, berhenti pula di Madian, berhenti pula di Baitul Laham, berhenti pula di gunung ataupun bukit Tursina. Berhenti munajat sembahyang 2 rakaat, naik burak balik. Kalau kata dari segi kita fikir, biar betul sehari semalam. Tu yang Abu Jahal kata, hang betul-betul bohong amat. Tapi nak abang kata berkatnya masa. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullahu taala umur 45 tahun dia sudah bertemu dengan Allah, tapi karangan kitab dia banyak. Sebab apa? Berkat masa ya. Kita kalau berkat masa boleh kita nak dapat berkat masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu juga Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana Nabi turun, Nabi cerita dekat para sahabat, tama-tama puak munafik lagi tak percaya. Tama-tama golongan daripada munafiqun langsung dia tak percaya ke Rasulullah. Muhammad ni biar betul. Tama Abu Jahal, Abu Lahab lagi tak percaya kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi tak percaya kat Rasulullah. Betul ke ni? Sehari semalam ni naik sana, naik langit, turun ni. Betul kalau kita lah ada pada zaman tu. Nak percaya tak percaya ya. Kalau kita sendiri ni ada pada zaman tersebut, kita sendiri duduk pada zaman tersebut, macam mana keadaan kita? Adakah kita nak ragu-ragu? Ataupun Allah sallallahu alaihi Muhammad nak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kebanyakan dia tak ada ke Rasulullah. Tetapi seorang ni saja yang saya ke Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka dia mendapat gelaran As-Siddiq pada ketika itu. Sebab orang yang paling mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patih dia ke Rasulullah. Dan wakil hebat, saya semua kat Rasulullah. Apa pun betul, apa pun Muhammad ni betul, apa pun Muhammad ni betul. Tu Sayyidina Abu Bakar.
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu dengan guru kita ni kita kena percaya. Dengan tu guru yang kita talaqi dengan dia, yang kita mengaji dekat dia, kita kena percaya. Kadang-kadang kita kat tabayyun hantam tu itu guru dan mengaji dekat tu guru tu sampai 15 tahun, 20 tahun, cerdik sikit pergi hantam tu guru tu lah. Tak lama jadi isim, tak lama jadi gila. Sebab apa? Lawan tu guru. Kalau tu guru pergi belah kiri, Rasulullah pergi belah kanan, kita nak pergi belah mana? Pergi belah kanan. Pergi belah kanan tak pergi belah kiri, kita pergi belah kiri, kita ikut tu guru kita. Sebab apa? Yang memahami hadis Rasulullah, yang memahami ayat Quran adalah guru kita. Kita memanglah boleh ikut Rasulullah, tapi kita faham ke hadis Rasulullah, kita faham ke ayat mutasyabihat, kita faham ke isi kandung yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang faham adalah guru kita. Sebab tu apabila awak keluar isu tu tenang teruk. Nak buat tu ke temu nak ayun, nak bobo gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga-jagalah tuan-tuanmu. Zaman lagi zaman fitnah berpusat. Zaman fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah. Jagalah. Jaga anak-anak kita daripada fitnah-fitnah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada banyak anak so. Tengah jalan banyak lagi. Nabi model. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ada lagi dua gelaran. Gelaran pertama Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, yakni gelaran bapa anak dara yang dipercayai. Dengan gelaran yang kedua, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, yakni arhamu ummati bi ummati. Arhamu ummati bi ummati. Itu gelaran yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, yakni orang yang lebih sayang di kalangan umatku, yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Yang paling penyayang, yang paling hebat ni adalah Abu Bakar. Sayyidina Umar pun tak boleh nak challenge. Tak boleh nak challenge, ataupun tak boleh nak lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar harta dia semua pergi jalan Allah Taala. Sayyidina Umar dia kata separuh untuk agama, separuh untuk keluarga aku. Sayyidina Abu Bakar semua. Maka Nabi tanya, apa yang kamu tinggal ya Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Kalau kita bukan dekat kalau kita, kalau saya sendiri pun fikir 3-4 kali anak-anak bini nak makan bar. Kalau bagi semua, kalau kita fikir tapi Sayyidina Abu Bakar ni Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan juga Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan gelaran yang kedua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, yakni khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khalifah pengganti Rasulullah. Khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 gelaran yang dapat daripada Rasulullah, yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua arhamu ummati bi ummati, yang kedua khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 gelaran Rasulullah bagi. Hebatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hamba kata dia sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sayangnya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, sanggup apa saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adapun nama Abdullah. Sayyidina Abu Bakar nama Abdullah, ayah dia nama Uthman ataupun nama Abu Quhafah. Abu Quhafah ini memeluk Islam pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8 dia peluk agama Islam ni. Ayah kepada
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama Abu Quhafah ataupun nama dia Utsman. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di antara sifat dan di antara contoh yang perlu kita tiru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa dia yang Sayyidina Abu Bakar buat? Pagi-pagi buta dia buat dah. Nah, pagi-pagi buta dia sudah memperoleh 4 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kalau tak boleh buat 4 ni, buat apa yang perlu, buat apa yang betul. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak boleh nak tiru sepatih-patih cara ulama, maka ambillah sedikit. Itu pun adalah suatu kejayaan bagi kita. Macam orang makan nasi lah. Nah, di antara contoh para ulama buat ni, Allahumma salli ala Muhammad, habis lepas makan nasi ni, tu pati kita nak ulama dia buat. Tunggu dia buat. Habis lepas makan nasi ni, di antara poh yang terakhir tu lepas akan hirup. Sebab apa? Nak bagi habis makanan hirup. Kalau kita kena kari-kari hirup, bahaya sikit hirup. Sebab apa? Nak ambil barakah yang terakhir, makanan yang terakhir. Nah, tak boleh tiru banyak, tiru dia. Ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan berkatanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abi Hurairah lah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu ataupun nama Islam dia Abdul Rahman. Nama gelaran dia, nama kunyah yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Hurairah, iaitu bapa segala kucing. Nah, sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gedaran kepada dia bapa kucing ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, melihat Abu Hurairah ni dia ambil kucing letaklah ni. Ada satu cerita lah. Nah, wallahu alam kalau silap tegurlah. No. Abu Hurairah ni ambil kucing letak ni, ambil kucing letak sini, ambil kucing letak sini. Maka Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, hamba Allah, kata ya Rasulullah, aku ambil kucing letak ni. Sehingga kan Abu Hurairah ni, Allahumma shalli ala Muhammad, kewafatan dia apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya Abu Hurairah, kucing iringi dia. Kucing iringi. Sebab itulah apabila kucing datang meminta makanan kepada kita, berilah makanan kepadanya. No, jangan bagi tulang. Saya kadang-kadang kesian tengok kucing. Kita kadang-kadang kucing kita bagi tulang, kita bagi kepala. Cuba kali mau kepala kita makan, tulang kita makan. Sedangkan dia itu pun adalah makhluk Allah. Orang yang sayang pada kucing, orang yang bagi makan kepada kucing, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Allah Taala murahkan rezeki dia. Sebab kucing itu adalah binatang peliharaan Rasulullah. Tak silap saya nama kucing Rasulullah Mu'izzah. Tak silap saya lah. Dan kaldai Rasulullah nama Duldul. Kaldai Rasulullah. Jadi kucing ni kita bagi makan. Bagilah apa? Bagilah isi. Waktu ketika mana saya duduk di Penang tu. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tengok India. Dia beli ikan, orang dapat ikan dia tak boleh elok, boleh sebupuh. Nah, dia buang isi, dia buang apa dah tulang dia buang. Saya tengok ni dia bagi makan kucing. Nah, orang yang bukan Islam cerdik tinggi daripada kita. Kita kadang-kadang bagi tulang, kadang-kadang ayam kita terbai isi habis tulang dia ada. Hokah dia pun hokah tokak-tokak dia bermutar penyepak dia. Tu orang manusia. Manusia ni kadang-kadang dia zalim pada makhluk Allah, zalim pada binatang. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ketika mana Abu Hurairah ataupun Abdul Rahman ataupun nama sebelum Islam dia Abdul Syam. Nama sebelum Islam Abu Hurairah nama dia Abdul Syam. Nama Islam dia Abdul Rahman. Nama kunyah atau gelaran yang Rasulullah beri kepada dia adalah Abu Hurairah, bapa kucing. Dia meninggal, kucing polo ikut dia. Allahu Akbar. Sebab apa? Kucing ra'i dia. Nah, kucing menghargai apa dia jasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara sahabat Nabi yang tak kahwin. Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang lelaki yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5,000 lebih dia hafal hadis Nabi. Kalau perempuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allahumma shalli ala Muhammad,
Maka Sayyidina Abu Hurairah dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Qala Abu Bakr ana qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Qala Abu Bakr ana qala faman at'ama minkumul yawma miskina. Qala Abu Bakr ana qala faman 'ada minkum marida. Qala Abu Bakr ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa di pagi hari ini yang berpuasa sunat? Nabi tanya di kalangan para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapakah yang di pagi hari ini, kata Rasulullah, puasa sunat? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, qala Abu Bakr ana. Kata Abu Bakar, saya puasa sunat hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah tanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazah. Nah, Rasulullah bertanya lagi, siapa yang menghantar jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, qala Abu Bakr ana. Kata Abu Bakar, saya juga pagi-pagi hari ini. Siapa yang puasa sunat? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang hantar jenazah? Saya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka Nabi tanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskina. Nabi tanya lagi, siapa yang menjamu orang miskin, siapa yang menjamu makan orang miskin pada hari ini? Siapa yang bagi makan orang miskin hari ini pula? Sayyidina Abu Bakar kata, qala ana, saya. Tiga dia pagi-pagi buta. Nah, puasa, habis puasa hantar jenazah, habis hantar jenazah bagi orang miskin pula. Dan soalan yang terakhir Rasulullah tanya lagi, faman 'ada minkum marida. Siapakah yang menziarahi, kata Rasulullah, siapa yang menziarahi orang sakit hari ini? Qala Abu Bakr ana, saya ya Rasulullah. Maknanya 4 benda ni satu hari tu Sayyidina Abu Bakar buat. Yang pertama puasa sunat, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua hantar jenazah. Yang ketiga bagi orang miskin makan. Yang keempat apa dah? Ziarah orang sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, tidak terhimpun 4 kebaikan ini kepada seseorang. Tak terhimpun 4 kebaikan kepada seseorang melainkan dia layak masuk syurga, illa dakhala al-jannah, melainkan dia memang layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. 4 benda sehari tu dia buat. Kita kalau tak boleh buat 4 benda ni pun 1-2 pun jadi. Nah, 1-2 pun jadi. Nah, ni macam ayah-ayah mai sini, abang-abang semua mai sini, adik-adik mai jemaah, dapat dah bahagia. Mai sembahyang Jumaat. Dapat dah benda baik sehari kita buat selawat ke Rasulullah, baca Al-Quran. Nah, sentiasa melazimi baca Al-Quran, sentiasa kita beristighfar pada Allah. Tak mampu kita buat semua, kita buat sikit. Tak mampu kita nak jadi orang alim, tirulah pemakaian orang alim. Nah, mungkin anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita akan menjadi orang yang alim. Allahumma salli ala Muhammad. Jasa dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat banyak. Nah, abang kata jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu cukup banyak. Cukup banyak. Dialah orang yang pertama yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia ikut Rasulullah. Sayyidina Ali hebat lagi. Sayyidina Ali ganti tempat tidur Rasulullah tu. Kita mau orang ganti. Saya pun fikir dia baik kali. Dan tak ada orang nak main bunuh, nak pergi ganti tempat tu pula. Saya fikir dia baik kali. Sayyidina Ali nak abang kata berani dia ganti tempat tidur Rasulullah. Dia tahu dah kalau aku ganti mesti aku mati.
Tapi nak abang kata kasih dan sayangnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita kasih Rasulullah, sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirkan dalam jiwa kita, mulut kita sentiasa kita bersalawat kepada Nabi. Kata tunggu yang muda Syekh Zainal Asri, dia kata, nah hari ini orang yang selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 1000 kita selawat pada Rasulullah. Tak boleh dah selawat 10, 20, 1000 selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang pendek ada selawat dhamir, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Itu selawat yang paling ringkas sekali yang kita nak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau antara orang yang paling awal memeluk agama Islam. Orang yang paling awal memeluk agama Islam yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak perempuan Sayyidatina Khadijah. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dah habis ke Islam. Tinggalkan waktu kewafatan dia kata, ya Rasulullah, kalaulah saat ketika mana aku sudah tiada, kalau Islam waktu itu tiada apa-apa, ambillah tulang belulangku, kau juallah. Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Saat ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak malaikatun Azrail alaihi salam nak tarik nyawa dia, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha melalui malaikat Jibril alaihi salam. Waktu itu malaikat Jibril alaihi salam mai ke rumah Rasulullah mengatakan bahwasanya, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam, mengirimkan salam kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Maka jawab Sayyidatina Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata bisalam. Aku jawaban Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha akan jawapan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat Sayyidatina Khadijah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai suamiku, boleh tak aku nak minta kesabaran untuk balik aku? Minta kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaluti tubuh insan yang mulia, yakni Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Bila kita menceritakan tentang kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat kita kepada bumi Madinah dan juga bumi Makkahul Mukarramah. Lagi nak boleh pergi dah. Saya pun dah tak sabar ketak kaki Nabi. Tapi sebab duk kalut dengan sekolah, duk kalut dengan serama, nak buat tadi Nabi duk ketak kaki. Nak tengok kawan-kawan duk aktivis Mekah Madinah geram dah. Nabi ziarah lama, tapi 2 tahun 3 tahun dah. Nak abang rumah kali ni kalau abang pergi sebulan. Rumah kata apa? Fikir Nabi ni pergi 2 minggu dah. Kadang-kadang kalau kita pergi sana tu hajat dari Allah. Kalau aku mati di sini pun aku gembira, seronok. Sebab apa? Nak mati di bumi Madinah dan tempat yang mulia. Nak duduk di tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, di antara sahabat Nabi yang berkawan baik. Sampai bila? Sampai lah ni mereka duduk kawan baik dengan Rasulullah, duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala jadi sahabat baik Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang menjadi ketua ketenteraan dalam peperangan Uhud. Ya, yang mengalahkan, yang menghancurkan. Waktu itu orang yang paling ganas. Lami. Siapa? Khalid Al-Walid. Pedang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jahat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala kendaki untuk kita berubah, kita akan berubah. Jahat buat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita untuk berubah, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Ahli maksiat macam mana pun, kalau dia sempat bertobat pada Allah, surga untuk dia. Ahli ibadah macam mana pun,
Kalaulah dia dalam keadaan riak, dalam keadaan takbur, dalam keadaan ujub, mati dia neraka Allah Ta'ala. Walaupun sembahyang dia nak biarlah kita ni dalam keadaan, orang kata apa? Dalam keadaan sentiasa kita istighfar, sentiasa kita minta ampun ke Allah Ta'ala. Sudah 5 minit cukup ya. 5 minit ya. Alhamdulillah, habis kat waktu. Allahumma Muhammad. Beliau berdakwah kepada rakan-rakannya dan membebaskan ramai hamba abdi yang disiksa kerana memeluk agama Islam. Ni Sayyidina Abu Bakar. Dia bebas apa? Dia bebas Sayyidina Abu Bakar. Ada membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia bebas. Allah memilihnya sebagai teman Nabi ketika berhijrah ke Madinah dan para sahabat bersetuju melantiknya sebagai khalifah setelah kewafatan Rasulullah SAW. Setelah wafat Rasulullah, sahabat pilih Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Tengok yang menghijrah pun Rasulullah adalah Abu Bakar. Yang menggantikan imam ketika Rasulullah sakit pun adalah Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Ali pergi outstation ke dalam Rusia. Banyaklah pokok Syiah duk marah. Sebab apa? Tak lantik Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum dilantik, sebelum mereka melantik ketua tu, iaitu khalifah, waktu itu Rasulullah SAW masih belum lagi dikebumikan. Kata guru saya, waktu menyembahyangkan Rasulullah SAW seorang. Sebab apa? Belum ada ketua. Sebab itulah kalau kita nak pergi musafir mana-mana pun mesti ada ketua. Kalau kita naik SPGB mesti ada ketua. Sebab apa? Ketua yang menentukan. Kalau tak ada ketua, macam mahat darah Rasulullah Syeduk tu, kalau tak ada mudik berterabung habis. Dia kena ada penentua. Sekolah mana pun dia ada kena penentua. Masjid pun dia ada pengurusi, ada pentimang. Kalau tak ada terabung. Hadis di atas menunjukkan kesolehan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Rasulullah akui Sayyidina Abu Bakar ni ahli syurga. Adakah kita ni diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Fikir dia. Kita ada selawat ke Rasulullah. Adakah Rasulullah mengaku kita ni umatnya? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kita punya selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah akui dia ni adalah ahli syurga Allah Taala. Kerana di awal pagi sudah sempat melakukan 4 kebaikan. Awal pagi dia dapat melakukan 4 kebaikan. Yang pertama puasa. Dan yang kedua puasa sunnah. Yang kedua hantar jenazah. Yang ketiga bagi makan. Yang keempat ziarah orang sakit. 4 kebaikan di pagi-pagi tersebut, maka layak kata Rasulullah digelar sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasalah kita ni untuk mendapat syurga Allah. Kita nak syurga Allah, kita kena redha sang pemilik syurga. Nak redha syurga, nak syurga Allah, kena dapat redha sang pemilik syurga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah habis cerita kita mengenai dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insya-Allah biiznillah sama-samalah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Taala dalam bulan Syaban. Moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita semua untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan nanti insya-Allah. Bulan Ramadan nanti insya-Allah kalau boleh main rapat seronoklah. Tapi ikut majlis agama awaklah. Sultan kata ya, Sultan kata tak, enggang lagi. Tapi harap-harap kita semua ni dalam keadaan sembahyang rapat balik. Nak tengok balik suasana sembahyang rapat. Ustaz no, asyik berjarak. Jarang-jarang boleh 2 saat 3 saat sembahyang rapat pasal satu suruh balik pak. Satu suruh 2 suruh. InsyaAllah bismillah. InsyaAllah saya ingin beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, siapa-siapa yang ingin berbekam ni bulan Ramadan, nak masuk Ramadan ni, siapa yang nak berbekam sunnah, insya-Allah boleh hadir, bolehlah pergi di Mahat Darul Ansar. Kami menyediakan perkhidmatan berbekam. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban, elok kita bekam, buang darah-darah kotor kita, buat rakaat bekam rukun. Siapa nak bekam insya-Allah, kami warga Mahat Darul Ansar dan pelajar-pelajar semua belajar berbekam. Siapa nak bekam boleh pergi tanah belakang, tanah belakang, tanah kepala. Kita bekam, kita buang darah-darah kotor yang ada, darah-darah zulumat yang ada dalam badan kita. Moga kita sihat dalam keadaan kita berpuasa.
InsyaAllah siapa nak berkam boleh lah. Pergi mahal dia insyaAllah. Budak-budak boleh berkam. Budak yang 9 tahun boleh berkam, 10 tahun boleh berkam. Nah kalau nak pergi keluar darah banyak lagi, ambil kapok. Tu banyak kan lah. Hubung tengah belakang. InsyaAllah siapa nak berkam boleh. Dan yang kedua, siapa-siapa yang nak berwakaf ataupun nak menyumbang untuk pembangunan asrama di Mahat Tahfiz Darul Ansar. Nah, di Mahat Tahfiz Darul Ansar di belakang tu, depan tu kita nampak rumah, belakang tu kita buat asrama dan juga rumah guru. Nah, dan kita memerlukan lagi sedikit. Nah, sahaja lagi sumbangan-sumbangan ataupun wakaf-wakaf zakat-zakat untuk kita nak siap asrama 2 tingkat, atas dan bawah, dan rumah guru. InsyaAllah kita target asrama tersebut bulan Ramadan siap. Bulan Ramadan ni siap. Lebih kurang kita perlukan lagi lebih kurang 30 ke 40 K lagi. Hadil ni semua tu alhamdulillah dah ada penyumbang-penyumbang. Lain ni kita perlukan penyumbang mozaik dan juga buat wiring saja. Nah insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dan di belah sana ada saya bawa tabung saya, tabung kecil ya. Nah, untuk sumbangan-sumbangan tuan-tuan, untuk apa dah, untuk kegunaan kita nak urus Mahat Tahfiz Darul Ansar dengan sempurna insya-Allah. Siapa-siapa yang nak menyumbang ada ditabung di luar, ada tabung poster gambar saya insya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak-banyak di atas jemputan pada hari ini. InsyaAllah moga-moga kita boleh mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.